gambar mic tu kan. So boleh, ataupun mungkin yang tak vaksin lagi yang nak tanya kan, nak tanya dan ada orang yang ada jawapan pun boleh juga. So just invite lah. Saya nak try invite Senah ni. Dia accept tak, my friend? Lama betul tak jumpa dia. Dulu selalu jumpa dekat Twitter masa awal-awal dulu, 2009, 2010. Anyway, selain daripada pengalaman masa cucuk tu, ialah pengalaman masa daftar the second time around lah untuk AstraZeneca. Senang boleh dengar? Satu connecting. Dengar? Assalamualaikum. Salam. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Kau dah vaksin belum? Apa? Belum. Kau dah vaksin belum? Baru daftar hari tu, kelam kabut. Hari tu dapat? Apa? Hari tu dapat daftar? Dapat. How was it? How long does it take you to register masa tu? Sebab aku pakai laptop. Lepas tu aku memang dah daftar dekat apps dah. So dia senang. So tak payah fill in dia macam fill in dia macam alamat-alamat semua tak payah. So macam dia macam klik je, okay dah daftar by apps. Pakai apps tu kan. Sebab maksudnya kau masuk waiting list hari tu ke? Tak masuk. Aku tak masuk lah. Aku tak daftar yang first. Aku baru daftar yang ni. Oh, kenapa tak payah isi nama? Apa? Kenapa kau punya tak payah isi nama? Sebab aku dah daftar dekat siapa kalau dah daftar dekat Bank Sejahtera. Yang apps tu. Okay. So dia tak payah macam tulis alamat-alamat semua. Okay. Dia klik situ. Okay, macam dah daftar ikut Bank Sejahtera kan. Okay, klik. Lepas tu dia terus macam ke mana? Ke state. Tulis IC, nombor telefon, state. Tu dia ke macam apa. Aku klik KL tu okay je. Tapi macam meroyan jugalah. 15 minit tunggu tu. Kalau dah daftar, okay, I'm not very sure about that. Maksudnya yang diorang duk bising-bising Ayu robot semua tu kau tak payah buat lah? Tak ada pun. Aku tak ingat, tak ada pun. Tak ada pun, aku tak ada Ayu robot tu. Macam yang bawah yang captcha tu je tekan. Okay. Tekan sekali je lah. Lepas tu kau daftar sekali masuk terus boleh masuk? Boleh sebab aku pakai laptop. Dalam pukul berapa tu? Sorry. Dalam pukul 12, 20 itulah 12. Dia lepas 12 suku kan dia buka tu kan. Lepas tu macam 12.30 dah settle lah. Almost immediate lah. Okay, interesting. Tapi aku refresh juga. Pukul 12 aku refresh. Lepas tu aku tengok siapa yang refresh kena block. Lepas tu aku macam berhenti refresh. Tapi lepas tu dia keluar lah. Dia keluar lah. So tak crack lah sikit. Screen handphone semua tak crack lah. Tak. Lepas tu hari ni baru dia dah. Lepas tu hari apa dia daftar hari tu hari Rabu Hari aku tak ingat lah. Rabu rasanya. Rabu kan. Rabu. Lepas tu ada orang hari Khamis tu dia dah update dekat Bank Sejahtera. Aku hari ni baru Bank Sejahtera update. Tapi dapat lah. Bila tarikhnya? 22 Jun. Okay. Not that far lah. Di JB. Di Johor lah, JB lah. Aku kat KL lah. Iya ke? Aku dah 2 tahun tak pergi JB kot. Sedih. Okay. Tiba topik sedih lah. Okay. Maksudnya PWTC? Aku ambil dekat UM sebab aku duduk kat macam Auckland Road je. UM sebelah tu je lah. Okay. Should be fine lah. Macam PWTC macam ramai je orang pergi PWTC. Ramai. Aku kan boleh dah kat Shah Alam sebab dapat coklat. Aku sudah habis lah. Aku sudah habis lah. Dah habis dah Aku tengok orang dapat coklat dia siut tu. Tak tahu lah. Betul orang kata kat Shah Alam je dapat coklat tu. Macam Melo semua tu kan. I'm not sure. Yelah kot. Probably. Sebab sebab Milo ke Milo? Itu dilema dia. Itu dilema dia. Aku sebut Milo. Aku sebut Melo. Aku sebut Melo. Melo tu macam ni sikit lah. Old school sikit. Melo. Mak nak Melo. Boleh dengar tak? Boleh. Okay. Macam Clubhouse tu. Aku rasa aku dah macam 2-3 bulan tak masuk Clubhouse. Macam meh. Maksudnya before this you join Clubhouse lah? Clubhouse lah. Macam royal macam merepek-repek situ. Aku join juga.
Aku join juga Clubhouse for the past week kot, tapi tak tahulah, it doesn't mungkin aku tak reti masuk bilik yang sepatutnya kot. Dia depends on macam kau punya friend juga macam kau punya friends yang kau follow. Aku kadang tengok juga friends yang aku follow kan, aku tengok diorang kat bilik mana, tengok diorang kat sini. Tengoklah aku jam macam lompat-lompat channel apa nama dia, room lompat-lompat room. Ayolah. Macam mana your circle, ada tak yang macam macam cuba mempengaruhi rakan-rakan untuk tak ambil vaksin ataupun anti-vax dan sebagainya, ada tak? Mak aku kakak dia tak bagi vaksin. Aku macam stres. Kakak dia tak bagi? Kakak dia macam mak anjang aku lah. Dia kata macam ada orang mati lah. Dia kata macam sebab ada apa blood clot. Aku cakap, mak, blood clot tu orang isap rokok lagi berisiko. Macam aku macam mana aku sekolahkan mak aku. So hampir jadi anak dahaka tadi. So pendirian mak kau sekarang masih tak nak ambil vaksin lah? Tak tahulah. Aku cakap nanti aku cakap kat adik ipar aku suruh pujuk mak aku lah. Macam mak aku tu, mak better ambil lah mak. Bukannya jauh pun dekat JB, sebab mak aku duduk JB. Mak aku tahu drive semua sebab dekat JB kat Persada kan. So aku cakap mak orang tua yang duduk dekat Waktu Pahat tu sanggup turun nak vaksin. Mak duduk kat JB je kot. Tapi masalah ni rampant macam my family not that much. So my in-law ada problem yang sama juga. There's one like one macam gangster lah, macam the influential voice dalam group WhatsApp tu, and this makcik or pakcik is trying to influence everyone not to take vaccine lah, macam the loud one yang hantar message, yang forwarded many times sampai semua ni. So krisis keyakinan macam ni lah yang susah, sebab kita dalam grup tu kita muda. Yalah. Ya, dan ada orang tua lain juga dalam grup tu. So it's always awkward to macam kita macam nak bersuara macam kau ni biadab macam bukan biadab macam macam kau ni banyak mulut pula macam gitulah. So, especially kalau grup tu macam the younger ones ni sebelum ni macam tak aktif sangat pun. Kan. Tak ada macam bismillah, asal nampak pagi, sebut selamat subuh, tak ada. yang poster Photoshop cantik-cantik ada nama-nama. Macam selamat subuh, semoga kita. Salam subuh, salam Jumaat. Betul, I think it's a lot of thing lah, macam generational gap pun dia juga kan, sebab like for me sama, ada satu group tu yang I'm with my in-laws lah dalam group tu. So like before COVID tu pun kita tak berapa aktif dalam group tu kan. So when the time comes for us to promote, to dispel any keraguan tentang vaksin tu, dia jadi macam awkward lah sikit kan. Macam kita sebenarnya senyap je, tiba-tiba Assalamualaikum yours. Tiba-tiba kasi kesedaran pula kan. So macam but still you need to do it lah. That's the thing. But I understand how difficult it is for some people to convince family lah terutamanya kan. Nak convince orang pada ubat ni kan. Orang je. Aku cakap mak dulu kita orang kecil-kecil kena vaksin. Vaksin ni untuk nak elakkan macam yelah, lagi banyak orang vaksin lagi bagus lah. So taklah macam terdedah lagi kan. Tak adalah high risk. Mati tu bila-bila boleh mati. Aku cakap mak aku. Kakak mak anjang tu, kakak dia tu, apa selain daripada blood clot tu, apa argument dia? Itulah argument dia, bukannya macam vaksin ni alien ke apa. Bukan teori konspirasi lah. Bukanlah. Aku cakap mak aku, mak kalau Yahudi nak bunuh kita, Yahudi tu pun ambil vaksin apa. Takkan nak bunuh diri sendiri. Ada jugalah elemen tu. Tu mak aku cakap mak aku takut lah. Macam takut. Mak tak nak lah, mak takut lah. Ada orang mati. Orang tu mati. Macam tak apalah, aku dah try lah selotok dengan mak aku nanti. Betul. Orang tua ni kita kena lembut sikit. Kita kena bujuk dia. So kadang-kadang dia nak sebenarnya. Tapi saya takut orang keliling kan. Yelah, kita faham lah kenapa keengganan tu. Cuma dia kalau
kerisauan tu legit ataupun kerisauan tu macam health based macam tu, bukanlah okay, maksudnya kita faham dan it's easier for us to explain kalau macam tu. Dia yang payah ni bila masuk yang unsur yang karut tu, yang world domination apa semua, ada masuk chip dalam badan, tu macam pening lah sikit nak explain. Kalau dia setakat takut blood clot tu, kita boleh convincekan lagi lah. Betul. Aku nak kena sign out dulu lah. Selamat. Aku nak tidurkan anak aku. Selamat. Nasib baik anak aku dah tidur. Okay. Selamat Selamat Raya semua. Selamat. Tu lah, lupa Selamat Raya. Bye. Assalamualaikum. Tu dia. Cik Senah kita kan, kalau siapa yang selalu terlibat dengan yang dah lama join Twitter ni mungkin familiar lah kot dengan Senah kan, yang komen tentang vaksin. So betul, saya pun setuju dengan Senah tadi tentang bila ada ahli keluarga kita yang berhadapan dengan krisis keyakinan ni, yang susah nak meyakinkan dia orang untuk ambil vaksin ni, kita mesti cari jalan untuk meyakinkan dia orang, terutamanya orang tua lah, ibu bapa kita, mungkin pakcik makcik kita. Kadang-kadang dia orang ni kita kena berlembut, kena pujuk, kena pintar lah, kena ada wisdom bila kita, sebab kadang-kadang orang tua ni lagi kita marah, lagi kita gunakan argument yang kedengaran keras dan memaksa ni, dia orang lagi memilih untuk tidak ikut lah. So kena ada, contohnya kalau saya boleh share, antara cara yang saya buat ialah kita tengok background orang tua tu macam mana lah. Kalau yang jenis yang macam jenis alim, dia punya circle pun pakcik-pakcik bawang dengan makcik-makcik bawang yang pergi masjid. So kita kena guna teknik argument sama lah. Saya cuba cari video-video dekat YouTube tentang ulama-ulama Malaysia dan juga international yang cakap pasal vaksin. So kita and untuk golongan warga emas ni, ataupun yang tak berapa warga emas pun, yang bukan celik digital sangat dengan kita ni, kita tak boleh expect dia orang untuk mendekati sumber di WhatsApp tu sama macam kita tau. Contohnya macam kalau kita kalau ada orang forward kat kita link YouTube contohnya, kita akan buka, kita akan type, ataupun link Twitter, link Facebook, apa-apa lah. Tapi generasi yang terdahulu dia tak macam tu. Dia nak semua benda immediate keluar dekat WhatsApp tu. So if you guys are planning to convince your family members yang dalam group WhatsApp tu untuk ambil vaksin apa semua, prepare material tu supaya dia boleh terus forward dan dibaca dalam WhatsApp tu. So kalau dia PDF, kena screenshot lah PDF tu kan, bukannya forward PDF dalam WhatsApp. Kalau dia video, dalam YouTube you need to download ataupun screen record kan, dan forward benda tu sebagai video yang terus boleh play dalam WhatsApp. So benda ni nampak kecil, tapi dia penting lah supaya orang tua kita boleh faham dan boleh menyisihkan keraguan dia orang tentang vaksin ni lah. So nampaknya tak ada orang yang nak request nak bercakap ni, so saya bercakap I can go on and on mengapu depan mic ni. Cuma itulah, lagi best kalau ada orang yang nak borak pasal vaksin ni. Mungkin dah outdated sikit topik vaksin ni, tapi still I think it's important for us to share our experience ataupun our opinion on this. Kejap lagi saya akan komen juga pasal pendaftaran AstraZeneca tu. Kita ada siapa ni, Amal boleh dengar saya? Boleh. Dengar tak? Dengar jelas. Okay. Apa cerita, Amal? Kesian pula kan apa-apa saya macam bebek seseorang kan. Itulah. Walaupun boleh je aku bebas seseorang kat sini, tapi tak biasa, tak syok. Okay lah. First kali macam Abang nak cerita yang sebenarnya
Amar dah dapat vaksin untuk yang AstraZeneca yang first round tau, yang masa dia open registration 2nd of May. Okay. Okay, yang masa 2nd of May tu, masa saya register tu, actually saya dapat, lepas tu saya pula gedik pergi pilih yang first slot masa bulan puasa 5 Mei. Memang tak betul punya perangai kan. Tapi tak apalah. Tapi pada masa sama, masa tu saya share juga kat kawan-kawan. Just screenshot kata, korang, aku dah register ni, korang lah pula semua kan. Lepas tu semua macam krik. Korang ni dah kenapa? Lepas tu ada seorang member pula siap bagi tahu, siap tanya, apa yang menyebabkan kau nak sangat vaksin AstraZeneca ni? Macam, dah kenapa? Dah vaksin, orang dah bagi, ambil je lah. Masalah kau. Tak adalah, nanti sampai negara lain duk ban ke apa ke. Lepas tu katalah, statistik sangat kata at that time the statistic was like what 4 cases over 1 million over 1 million punya batch kan. So macam come on lah weh. Kalau aku bawa kereta pun lagi senang aku nak mati daripada aku cucuk vaksin ni. So macam maksudnya your friend your friend meaning people around your age, maksudnya orang yang muda-muda juga lah kan. People same age lah, sama bahaya semua kan. Kita macam geng sama-sama belajar dulu. Tapi dia macam, kau dah kenapa? So macam lepas tu saya tanyalah, mana kau dapat info segala mak jadah ni? Lepas tu dia kata ada dia dapat. Dia macam, yelah aku tengok kat Facebook, orang share semua. Lepas tu macam saya kata, tapi masa tu saya beritahu lah, nasib lah aku tak ada Facebook untuk kena racun. Sebab the thing is sebab jadi apa yang masa tu saya cakap kat kawan saya, kau kalau kau nak dapat maklumat, try to get from somewhat factual lah kan, daripada tempat yang sahih lah kan, yang kau pergi percaya pakcik-makcik bawang dekat Facebook ni dah kenapa. Okay, and then lepas tu diorang tak dapat, diorang memang tak apply lah masa tu. Sedangkan masa tu open sampai I think around 2-3 hours jugalah kan dia punya untuk habis slot tu. So bila dah second round, semua sibuk nak ambil. Sudah korang ni, nasib lah kau. Lepas tu yang second round ni pun seorang je lah yang dapat cucuk, yang dapat register. Yang lagi seorang tak dapat. Tapi okay tak apa. Tapi macam okay lah. Lagipun masa yang saya first register untuk saya, at the same time saya register juga untuk ayah saya. Ayah saya was 81 years old. Wow. Dia mata tak rapat, telinga tak apa nak dengar semua. So basically the good thing is ayah saya tak ada phone yang ada WhatsApp. Phone dia pakai yang button Nokia tekan-tekan lah. Jadi macam tak ada orang nak racun dia. Dia terlindung daripada musibah tu lah. Dia insulated daripada benda tu lah. Dia terlindung lah daripada racun-racun mak teh ni. Cuma tak belanya bila kita dah register, lagipun macam kita dah ada semua information dia, kita just masuk kat alamat semua, dah masuk IC semua, dah siap settle. Okay, bagi tahu dekat family member yang, sebab kita orang rumah lain-lain kan. So just bagi tahu kat family member yang tu, kata ni dah register dah ni. Nanti tolong bagi tahu kat ayah je. Lepas tu macam sekali yang jaga tu pula anti-vax. Alamak. Yang jaga siapa anti-vax? Yang jaga ayah saya tu. Oh God, okay. Dia pula kata, ayah tak nak. Sudah buat kelakar lah pula. Kan dia macam, dia yang cakap your father tak nak. Ayah saya sebab walaupun dia macam terselamat daripada mak teh dan kawan-kawan yang lain, tapi yelah bila orang kata kat dia, ayah nak ke cucuk vaksin ni kan, apa sakit lah semua, nak tak nak dia kata percaya jugalah kan, sebab dia akan percaya benda-benda tu. So tapi masa tu apa yang saya buat ialah, masa tu ialah sebelum MCO 3.0, yang sebelum 5 Mei dia nak sekat semua daerah tu. Saya sempat pergi jumpa ayah saya, sebab kita orang walaupun sama dalam Selangor, cuma different district je kan. So sempatlah pergi jumpa ayah sebelum tu. Bagi tahulah yang saya dah cucuk, sebab saya cucuk saya punya 5 Mei. Jadi saya kata tadi saya dah cucuk dah ayah. Tak ada apa sakit pun. Nanti awak punya ni awak pergilah, awak punya lepas raya awak punya raya ketiga. Nantilah tengoklah, saya tak nak lah, pergilah semua. Dia pun macam tak berani lah sebab orang dah cakap macam tu. Tapi sebab kita dah tahu ayah kita macam mana. The thing is, sebab kalau ayah saya cuma perlu cakap macam, bagi tahu je lah yang tapi saya nak awak dah ada. Nanti kan kalau awak tak pergi, rugilah.
Yelah. Nanti bila nama saya panggil, saya pergilah. Jadi memang masa hari raya ketiga tu ayah saya dah pergi dah pun. Dia pergi dengan siapa? Dia pergi dengan abang saya lagi seorang. Nasib baiklah ada lagi seorang yang jenis yang terbuka sikit dia punya minda dia tu. So yang tu lah bawa. So okeylah ada cucuk AstraZeneca. Dan bila saya tanya dia sehari 2 hari lepas tu kan, saya tanya dia macam ada sakit ke apa? Oh tak ada, saya sihat walafiat. Awak yang sakit. Apa dia kita pula yang kena. Aku cakap tak. Sebab dia ada, sebab masa saya kena cucuk on the 5th, saya terus masuk kerja. Tak ada apa-apa pun, cuma macam a bit loya sikit. Cuma malam tu memang kau apa orang kata, demam menggigil, sejuk semua lah. Memang tidur selimut berlapis-lapis pun still tak rasa panasnya. Lepas tu sampai esok je masih demam. Jadi bila kita tanya, sebab kita pun risaulah juga ayah kita dah cucuk ada apa-apa side effect. Oh tak ada, saya sihat walafiat. Geram pula kita pula. Kan? Alhamdulillah dia tak ada apa-apa. 81 tahun ya? Ya, 81 dan ayah saya actually diabetic. So dia macam kategori yang high risk lah. Dia mana dengan diabetic, dengan glaukomanya, dia ada lagi dengan tak berdengarnya kan. Jadi dia macam individu yang high risk. Jadi dia sampai nak jalan pun dia dah tak larat kan. Jadi macam, so that's why bila once ada kata ada slot untuk jam, ini basically kita jam queue lah kan. Once ada slot untuk jam, dan memang kita akan dulukan yang high risk lah. Tapi again macam yang cakap tadi lah, kena educate parents. Macam Ayah Amal disuntik di mana? Dekat UKM juga. UKM. Cuma dia masa tu dia dari Shah Alam, dan masa saya register tu yang paling cepat ialah UKM yang slot masih banyak so ambil je lah UKM. Jadi macam terpaksa lah dia merentas daerah, tapi macam takat dia just pergi cucuk dan terus balik je. Pentingnya peranan ahli keluarga untuk convince. Sorry kalau Amal boleh share, kalau tak nak share betul apa, I understand this is personal. Yang tadi tu yang anti-vax tadi tu a part of your family lah, I assume. Another brother, sebab I got five brother. Your own brother is it? Yeah, my own. Even sebab masa dia cakap tu pun, dia kata dia tak nak. Okay fine, dia tak nak, sudahlah. Dia kata ayah tak nak. Okay tak apa. And then dia bagi tahu dia tak nak. Lepas tu saya kata dah kenapa, nanti open the next time apply, ambil je lah kan. Oh tak nak. Why? Oh tak nak lah, tak bagus. Lepas tu sebab yang itu ialah dia smoker tau. Jadi saya pun macam saya direct lah, sebab saya dengan abang saya ni jenis yang cakap lepas je. Sebab tu dia kata, abang isap rokok tu lagi teruk daripada risiko nak mati lagi teruk daripada cucuk vaksin ni. Tapi isap gak daripada dulu bertahun-tahun juga tak mati-mati lagi. Tapi dia pun macam tak apalah, you have your own opinion, I have my own opinion. Dia kata dia tak nak juga. So but as long as dia tak racun orang jadi mak teh tu, yelah, dia entitled tu dia punya opinion lah. Saya macam nak cakap banyak pun malas. So bagus lah, bagus, syabas. Sebab Amal pun stand your ground and make sure your dad ambil juga vaksin tu. That's a good thing. Cuma saya cakap lah, yang hari yang masuk on the 26 on the 26 of May yang masa Wesak tu, lah, memang sehari sebelum tu memang gila-gila saya spam dekat grup WhatsApp kawan-kawan lah. Sebab grup WhatsApp family ni tak ada sangat pun, mostly semua okey je. Ada yang sebab saya tak ada grup WhatsApp family besar yang ada ipar duai makcik-makcik semua tu, tak ada. Yang ada takat yang lebih-baya kita ni je. So just itu tak payah spam, sebab dia orang pun mostly semua macam dah sama ada register atau memang dah plan untuk register. Yang dekat grup WhatsApp kawan-kawan ni mostly kawan-kawan kerja, kawan-kawan yang tak kerja, yang campur-campur ni, memang semua kita spam lah, bagi tahu lah, korang esok jangan lupa tau. Sekali esok pula bolehlah sistem crash pula bagai. Terciduk, kita dah ceramah bagai narak kan dalam WhatsApp. Saya pun kena benda yang sama juga. Ada satu member tu memang saya tahu dia tak alert sangat pasal benda ni. Jadi kita direct personal bagi tahu kat dia. Lepas tu siap screenshot. Lepas tu klik sini. Kat mana kau nak klik. Kat mana kau nak isi. Apa kau kena isi. Siapa yang kena isi semua. Sekali esoknya, alamak dia tak boleh masuk. Aduh. Dia macam so member tu macam itulah, aku tunggu pun tak dapat. Tak apalah, korang bersabar je lah.
Very frustrating lah, very frustrating. Yes, it is. And then macam semalam saya ada tengok yang dialog 3 penjuru tu. I'm quite agree actually dengan yang statement yang kata kalau you dah tak boleh macam the thing is kita nak orang vaksin secepat mungkin. So mudahkan mudahkan jalan tu. Kau tak payah nak as long as orang tu dah register MySejahtera, then that's it. Tak payah nak biar berebut-rebut ke apa, sebab the thing is benda tu kan expiring soon. Benda tu dah nak expire very soon. So macam takkan nak tunggu dah nak lagi 3 hari nak expire baru nak suruh orang kan. So macam rather than vaksin orang datang ke tempat vaksin, then vaksin come to you lah. Try to make it macam adik yang siapa tak cakap kat saya macam buat je lah macam Amil belum puasa. Macam okay betul juga buat tengah sebab kita tak nak ada masalah later, macam contohnya macam Hong Kong yang sekarang ada masalah, diorang ada bekalan vaksin, diorang terpaksa buang sebab sudah menghampiri expiry date, and which is very unfortunate, dan benda tu cost millions of ringgit, and kalau distribution kita tidak berkesan dan akhirnya terpaksa dibazirkan, memang it's malang bagi kita yang apatah lagi bagi negara macam kita yang tak tahu hujung pangkal lagi, tak nampak lagi cahaya di hujung terowong untuk kita keluar daripada belenggu COVID ni. Betul tu, macam tadi I think sepanjang saya tengok dekat Twitter ni, baru sekali saya jumpa ada satu politician, iaitu yang daripada Parlimen Kota Baru tu, yang dia yang dia share, dia kata kalau tak ada kenderaan tak apa, okay nanti dia akan arrange, and then whoever yang pergi vaccinated akan dapat RM20. Saya macam punya banyak ahli politik, punya banyak menteri segala bagai, apasal aku baru jumpa seorang. Macam hello, korang tak ke patut sekarang ni kau gunakanlah peluang ni untuk you guys rakyat undi kan. This is some sort of campaign, and ini macam kau boleh berkempen, aku pun dapat vaksin. Settle lah, janji aku dapat apa yang aku nak. Tapi macam itulah, macam tak ada macam orang kata tak nampak pun benda tu. Sedangkan kalau rasanya kalau inilah musim pilihan raya, sampai orang kata kalau ni apa Cerok Tok Kun pun kau sampai juga. Betul. Itulah, itu yang macam bagi saya benda tu macam hello, come on lah kan. Masih banyak lagi benda yang kita kena improve lah basically. Yes, betul. Dia macam satu, you mudahkan registration, you dah buat semudah-mudah alam dah masuk MySejahtera, and then suddenly bila you open AstraZeneca, kau buat Hunger Games, dah satu Malaysia pula nak Hunger Games kat sini. Bila kau dah settle Hunger Games, tiba-tiba sistem kau crash. Aduh, memang actually masa 26 tu rasa macam apa masalah orang Malaysia ni. Takkan cepat sangat. Why suddenly korang semua dah woke? Tiba-tiba pula semua nak vaksin. Ke Mak Teh tak percaya ke apa sekarang? Tapi memang masa tu bila tengok Twitter feed, memang ramailah yang marah. Mana dengan dapat, mana yang tak dapat, mana yang tak sure dapat ke tak. Macam tu. Okay, thank you Amal. Okay, sama-sama. Thank you very much for the sharing. I think benda tu penting lah untuk kita. Yang paling penting your decision untuk convince your dad untuk join vaksin tu, walaupun ada adik-beradik lain yang mungkin menghalang. That's not easy to do. I'm very sure that's not an easy thing to do, but you did it anyway. Dan tak semua orang boleh buat dalam benda tu. Ada yang mungkin masih lagi pujuk tak dapat, tapi tak apa, kita teruskan lah kan. Betul tu. Itu antara benda yang kita boleh cuba buat lah, untuk salah satu sumbangan kecil kita kepada negara untuk pastikan kita boleh lawan COVID ni. Kita ada Encik Aman yang tengah dengar ni, dan kalau dia tak busy sebenarnya saya nak bercakap dengan dia ni, nak tanya pasal website ni, kalau dia boleh borak dengan kita sikit kan pasal website. Sebab persoalan yang pasti akan timbul di benak fikiran masyarakat, terutamanya orang biasa macam non-IT people lah macam saya, dan mungkin kebanyakan ramai daripada kita, yang bila berlakunya
kegagalan yang begitu besar sekali masa second registration of AstraZeneca kan, sampai sembah-sembah tokong semua, tekan-tekan phone. Walaupun benda tu kita nampak macam kelakar, tapi the desperation is real. The sarcasm and comedy might be funny, but the desperation is real, sebab dia melibatkan nyawa manusia, dia melibatkan kehidupan seharian kita. Dia bukan, dan dia dizahir, dan keterdesakan itu dizahirkan dalam banyak bentuk lah. Ada orang boleh memadamkan ataupun boleh menyembunyikan seketika rasa gusar itu dengan jenaka, tweet-tweet yang lawak, macam-macam lah. Tapi kita kena faham bahawa sebab tu saya agak kurang bersetuju dengan bila ada orang share opinion macam, yes, our vaccine is lambat, but how lambat are we talking about here? It's not that. Bukan itu cara kita menafikan keinginan ataupun rasa terdesak ataupun rushing dalam diri seseorang tu bila berhadapan dengan hidup dan mati kan. Mungkin bukan untuk kita, tapi untuk ahli keluarga kita. Dan untuk menjawab soalannya orang selalu yang mungkin ada orang point out macam, yes, vaksin kita lambat, tapi how lambat? Jawapan dia bagi saya senang saja, ialah how lambat berbanding daripada apa yang kerajaan dah janjikan lah. Itu saja, mudah saja jawapan saya. Sebab kita telah diberitahu oleh jawatankuasa vaksin bahawa kita akan memulakan fasa ketiga yang melibatkan semua orang yang berusia 18 tahun ke atas pada penghujung bulan Mei. Dan sekarang kita dah pun berada di hujung bulan Mei. Tapi masih ramai lagi warga tua yang masih tak dapat. Jauh sekali lah orang yang yang berusia 18 tahun ke atas dan bukan berisiko tinggi tu memang tak nampak rupa lagi lah, kecuali mereka yang is lucky enough, seperti siapa tadi, Amal tadi, saya sendiri, dan mereka yang sempat daftar AstraZeneca kan. Jadi itu yang kita maksudkan sebagai lambat. Dan it's not helpful when cases after cases yang kita sama ada kita dengar daripada kawan-kawan ataupun yang orang share dekat WhatsApp, ataupun these queue jumpers are foolish enough to share tindakan mereka untuk buat ambil vaksin ni kan, seperti mana artis hari tu Ina Azman dan suaminya, dan banyak lagi lah kita tengok peristiwa ataupun kes-kes yang jumping queue apa semua ni. Ada yang rakaman audio, ada banyak. Saya dapat banyak DM, tapi saya tak tweet ataupun saya tak share sebab saya tak boleh verify, saya tak boleh sahkan sama ada benda tu betul ataupun tak. Saya kena tanya dulu owner tu. Banyaklah siasatan yang kena berlaku, dan I'm not an investigative journalist. I'm just a guy with a Twitter account. Jadi bila ada orang hantar yang mana saya boleh verify, saya sama ada saya DM balik ataupun saya minta nombor phone dan saya call orang yang hantar DM tu. But I can only do this on my free time. This is not my full-time job. I have a full-time job kan. Tapi banyak ada yang DM saya cakap bos dia dah dapat, bos dia di probably the biggest ataupun the richest company in Malaysia dah dapat suntikan. Banyak lagi kita tengok. Dan peristiwa-peristiwa ini tidak membantu rakyat untuk yakin dengan keberkesanan sistem PIK ini. Jadi bagi saya itulah krisis keyakinan yang mesti ditangani dengan baik oleh kerajaan. Sebab at this point of time, seperti mana perbualan saya dengan Dr. Azman dulu di Twitter Space, hanya ada dua jalan saja untuk kita menuju ataupun untuk kita memastikan masyarakat kita boleh terus survive dan hidup dalam pandemik ini, ialah sama ada kita memastikan masyarakat kita patuh SOP dengan guideline yang jelas, yang mudah untuk dipatuhi oleh seluruh masyarakat, atau kita dah tahu dah masyarakat kita ni memang ada sebahagiannya yang memang bangang, yang memang tak boleh balik raya pun dia push juga balik kan, sampai jam dekat lebuh raya Karak tu kan. And I'm not ashamed to admit this. Saya pun orang Kelantan, jadi saya faham memang sikap keras kepala dan degil dan menganggap hari raya is too sacred above anything else. Macam-macam mana pun nak balik juga perangai tu.
I admit that. Dan sekiranya kerajaan tahu sebegini attitude masyarakat, dan kerajaan perlu memilih jalan yang kedua, iaitu to push the vaccination as fast as possible. Dan perlu vaksinasi secepat mungkin. Hanya itu saja dua pilihan yang ada, sama ada SOP yang lebih baik dan penguasaan SOP yang ketat, ataupun push untuk vaccination. And kita berada di tengah-tengah, kan. Aplikasi SOP pun yang ketat pun tidak, vaksinasi yang berkesan pun tidak. Jadi I mean, it's there, but it can be better. Dan perkara itulah yang menjadi keresahan, dan kita perlu faham, apatah lagi kita sesama rakyat ni, kan. Apatah lagi kita sesama rakyat yang sama, kita berada pada level yang sama, kita sama golongan golongan pekerja ni lah, kan, kelas pekerja yang bukan the elite, kan. Sepatutnya kita lebih memahami kegusaran dan kebimbangan kita masing-masing untuk mendapatkan vaksin. Jadi adalah sedikit janggal dan sedikit tasteless lah bila ada sebahagian orang yang tampil dengan hujahan, bro, kau nak vaksin awal-awal ni kenapa? Kau nak pergi berjalan ke? Kau nak pergi rentas negeri ke? It's not that. Kalau korang semua baca satu thread yang, kalau tak silap saya, Injang ada tweet gambar Ina Azman yang allegedly dah skip queue, dan dia suruh orang reply lah tweet tu dengan gambar the elders, orang yang berisiko tinggi yang masih lagi belum dapat giliran untuk vaksin walaupun dah daftar dan sebagainya, dan lebih dari umur daripada 60 tahun. If we go through that thread, kalau kita baca satu-satu tweet yang dikongsi tu, it's heartbreaking. It's heartbreaking. Macam-macam orang tua dengan penyakit kronik, masalah, ialah majoriti ialah warga emas yang ada masalah kesihatan, dan semua ini meruntun perasaan kita, dan it has nothing to do with kita berebut vaksin nak pergi berjoli ke apa. Sebab saya ini I don't have the data lah, tapi kalau from my very limited observation di Twitter, di Facebook, di grup WhatsApp ketika pendaftaran AstraZeneca kali kedua tu, ramai juga orang yang bukan mendaftarkan untuk diri sendiri, tapi untuk ahli keluarga yang lain, untuk pakcik-makcik apa semua. So it is a bit insensitive for us to play down the urgency of some people, untuk kita merendah-rendahkan keresahan orang untuk berebut mendapatkan vaksin ini, sedangkan ramai orang yang ada sebab yang bagi saya jelas dan valid untuk mendapatkan vaksin itu. Dan sebab itulah kita rasa begitu kecewa dan marah apabila website tu gagal dan ditutup abruptly dengan tiba-tiba, dan tidak ada dah pendaftaran lepas ni. So and yelah, saya pun bila kita selalu tweet, bila kita selalu bercerita tentang benda-benda ni, ramailah orang yang share macam-macam dalam DM kan, which seperti mana yang saya katakan tadi, agak sukar untuk saya verify kebenarannya. Kalau ada pun it would take quite some time, dan I don't have the luxury of time. Tapi ada orang yang share dekat saya punya DM yang agak detail juga perkongsian tu, tentang dia cakap dia dah tahu syarikat mana yang dapat kontrak untuk buat website tu, dan kononnya syarikat tu dah subkon pembuatan website tu kepada company IT yang lain. So ini semua kita tak tahulah kebenarannya kan, dan saya pun tak nak dedahkan apa-apa nama kat sini lah. Tapi budaya dapat kontrak besar daripada kerajaan dan subkon kepada orang lain dan makan duit atas angin, kita dah tak larat lah nak dengar sebenarnya kan. Dah tahun 2021 ni masih ada lagi amalan macam ni dalam kerajaan. Kita rasa amat sedih dan terkilan lah. Apatah lagi kontrak ni bukannya macam nak buat satu patung besar untuk diktator ke apa. Bukan, ini ialah kontrak
70 million kan, untuk kita untuk buat sistem dan banyak lagi, dan kita sangat berharap, I'm not accusing anything lah, cuma kita sangat berharap kepada Mosti, Menteri Vaksin kita, Kementerian Kesihatan, kita kena telus lah, sebab dah lah duit ni duit kita kan, duit rakyat, bayar cukai apa semua, dan ingin digunakan untuk tujuan yang paling murni lah, untuk menyelamatkan nyawa manusia, dan akhirnya disalahgunakan, ataupun lebih ngeri lagi kalau ia diselewengkan untuk keuntungan vendor dan sebagainya lah. And so it's very grim kalau kita fikir balik. Even kalau bukan untuk COVID ni pun lah, kalau untuk apa-apa situasi sekalipun, katakan ada sebuah kerajaan yang mengeluarkan tender untuk yang berpotensi untuk menyelamatkan nyawa manusia daripada satu wabak yang berbahaya, kemudian tender itu ditawarkan kepada beberapa buah syarikat. Kemudian syarikat yang mungkin kurang berkepakaran, tapi dia dapat for the promise of returning some of the money to the government or whatever. And cuba kita bayangkan betapa ngeri dan zalimnya situasi itu, sebab ada maybe just a few people, katakan 5 or 6 people yang sit down around the table, then discuss macam, okay, cut aku berapa persen, cut aku berapa persen. This is a hypothetical situation lah. Cut aku berapa persen, cut dia ni berapa persen. Kan? Bayangkan nombor-nombor jutaan ringgit yang dicagar dan diperjudikan di atas meja tu, ialah nyawa manusia. Jadi sebab itulah kita sejak sekian lamanya kan, sebagai anggota masyarakat, sebagai manusia yang bertanggungjawab, lupakan soal politik. This is beyond politics kan. Lupakan political inclination kita. This is about being a decent human being kan. Jadi ini semua grim, dan inilah rasional yang kita perlu faham kenapa organisasi sivil kan, yang tak berhenti-henti siang malam berjuang, dan jangan ada corruption, jangan ada rasuah, jangan ada penyalahgunaan kuasa. Inilah sebabnya COVID ini adalah satu contoh unggul untuk kita memahami bagaimanakah mismanagement, corruption, salah guna kuasa, macam-macam lah, inefficiency dalam sesebuah kerajaan boleh membunuh manusia kan. Mungkin sebelum ni ada yang tertanya-tanya, ataupun mungkin kurang yakin, ataupun mungkin tak nampak kaitannya bila kita bercerita tentang corruption kan, bercerita tentang masalah politik wang dan sebagainya, macam-macam lah kan. Mungkin ada yang tak nampak lah. Contohnya, saya bagi contoh lah, contohnya macam contohnya Datuk Seri Najib lah, yang memang dah diputuskan bersalah oleh mahkamah, tuduhan yang memang dah dapati bersalah oleh mahkamah. Memang we find it difficult kadang-kadang untuk explainkan kepada orang kampung, kepada masyarakat. Kadang-kadang pada kawan-kawan kita pun, kita akan ada masalah tu untuk kita explain, 1MDB ni tak efek pun kehidupan aku. Mau corruption lah, apa-apa corruption, political corruption pemimpin, corruption kerajaan, tak efek pun kehidupan aku kan. Tapi bila kita berhadapan dengan krisis wabak seperti ini, dan apabila ada masalah yang jelas dengan pemerintahan sebuah kerajaan kan, dan ada orang mati disebabkan tekanan ke atas sistem kesihatan yang semakin besar, yang tidak mampu ditanggung lagi oleh kapasiti ICU dan sebagainya. Jadi saya harap pergelutan kita untuk mendapatkan vaksin dan sebagainya ni mungkin boleh menyedarkan kita semualah tentang betapa pentingnya untuk kita terus menerus menekan pemerintah supaya tidak mengabaikan ketelusan tu. Tak kisah siapa pun. Tak kisah siapa pun yang memerintah, adalah penting untuk we the people
always demand for accountability, no matter what, walau siapa pun yang berada di puncak kuasa. Jadi itulah yang saya nak kongsikan malam ni. Mungkin merapu sikit sebab tak ramai sangat yang datang join. Tapi sebenarnya essentially what I'm trying to say is kita semua ada peranan yang kita rasa macam kecil tapi sebenarnya tak, sebenarnya besar. Contoh macam Amal tadi kan, walaupun dia muda dan ada abang yang lebih tua daripada beliau, tapi dia yang meyakinkan ayah dia untuk pergi kan. Tu dah tambah dah seorang yang ambil vaksin kan. Jadi kita semua kan, each and every one of us ada peranan masing-masing, and jangan pernah menganggap bahawa peranan kita tu kecil dalam kita menjadikan negara kita ni lebih baik dalam konteks ni untuk lawan COVID lah, supaya kita semua dapat sama-sama keluar daripada kemelut vaksin ni secepat yang mungkin lah. Okay. Dan teruskan amalkan SOP, kan. Jangan kita marah orang tak buat SOP, kita pun tak buat juga kan. Teruskan jaga benda tu. Dan mungkin untuk space probably next week ataupun esok, kalau ada kesempatan kita akan cakap pasal lockdown. Banyak lagi lah. Kalau ada kesempatan masa kita bersama-sama. Saya I'm just here to voice out my opinion, and I'm glad that some 40 people here decided to tune in and stay sampai habis, walaupun saya merapu je seorang-seorang kat sini. And so hopefully we can get out of this alive and well. Itulah yang paling penting, dan ini semua menjadi satu walau apa pun ialah dia menjadi satu teladan, satu pelajaran dan satu kenangan yang tidak boleh dibayar dengan apa pun. Dan menjadi satu yang paling penting ialah semoga benda ni semua akan menjadikan kita manusia lebih baik lah. Itulah yang paling penting sekali. And because that's my belief. Ialah saya ulang benda ni setiap kali saya punya session space lah, iaitu we can change the world, but we can begin with making our bed first, kan, untuk diri kita dulu kan. Kemaskan katil dalam bilik dulu. Kalau katil dalam bilik kita tak boleh kemas, susah sikit lah kita nak menyelamatkan dunia, nak mengubah dunia ni kan. So essentially itulah. Jadi thank you very much kepada semua yang singgah pendengar. Thank you kepada Amal, kepada Senah tadi yang sempat singgah, dan kepada yang baru, mungkin ada yang baru join space ni pun, just utilize this space. Kalau tak silap saya, kalau ikut Twitter dia cakap siapa yang ada 600 follower ke atas maka akan automatic dapat feature space ni. So gunakan untuk borak dengan kawan-kawan, untuk share opinion, and this is a free country, and just share your opinion kan, out loud kan. Apa pun pandangannya. Kalau tak setuju, kita discuss lah, debate lah kan di timeline. Thank you sekali lagi, dan saya doakan agar semua kita selamat dan sejahtera, sihat bagi menghadapi wabak ini, dan insyaAllah kita jumpa di space lain kali. Jaga diri semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.